Lepas ni kita pakai yang cantik-cantik, yang segak-segak, yang wangi-wangi masuk dalam masjid. Tak nak pakai dah minyak wangi RM2.5. RM5 roller punya minyak wangi tu sabun ngak-ngak hitam macam ni. Cari yang mahal sikit. Ada beberapa hadiah yang Nabi suka yang kita kena bagi ke orang. Hadiah yang paling Nabi suka bagi antaranya ialah minyak wangi. Dan kalau orang berikan hadiah pada tuan-tuan minyak wangi, jangan ditolak. Hadiahkan minyak wangi pada orang. Masya Allah, ada orang yang letakkan minyak wangi dekat masjid. Dia letak dekat tiang. Ada yang datang sembahyang, sapu kat badan sembahyang. Allahu Akbar. Ada yang bagi minyak wangi, dia letak dekat tempat sujud, kapek. Bila kita sujud, ya Allah, busuk gila minyak wangi. Melekat kat hidung ni, tuan ni. Abang-abang, janganlah letak yang murah. Minyak wangi kau jumpa di mana, yuk? Ini macam minyak goreng ikan je ni. Cari yang mahal sikit, letak. Ustaz, saya dah letak dalam minyak wangi itu RM200 sebotol, Ustaz. Tak sampai seminit, lebuh, Ustaz. Ada orang curi, Ustaz. Masya Allah. Minyak wangi adalah wangian yang Nabi tak pernah tolak kalau orang bagi hadiah. Lepas ni, tuan-tuan, Ramadan nanti, janganlah bagi kurma. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat yang kita bacakan tadi insya-Allah semua orang hafal. Kak Leha hafal, Kak Nak hafal, Abang Bidin hafal. Pelajar tahfiz lagi hafal. Baik. Jadi tuan-tuan bukan setakat pelajar tahfiz saja yang baca. Yang tak tahfiz pun baca. Masuk ayam, lupa tu. Dia ingat kutiba alaikumus shiyam saja. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. La'alla tu maknanya mudah-mudahan. Belum tentu lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni maknanya kalau buat insya-Allah dapat. Tetapi belum tentu dapat. Tapi kalau tak buat, tentu tak dapat. Macam kita pergi Temuduga. Kamu ke mana semalam? Semalam saya pergi Temuduga. Macam mana, ada harapan ke? Mudah-mudahan dapat. Kamu ke mana? Tak ke mana lah. Kata ada Temuduga semalam. Tak pergi pun. Macam mana, ada harapan dapat? Mudah-mudahan dapat. Mana mahu ya. Temuduga pun tak pergi, mudah-mudahan kerja ada apa tuan. Sebab itu insya-Allah Allah Ta'ala sebut puasa ini nak melahirkan orang-orang yang bertakwa. Baik, ada orang tanya, Ustaz, apa kelebihan orang bertakwa? Pertama, kelebihan dia banyak yang disebut. Pertama, dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Bi ghairi hisab. Tetapi ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan falanas alanna alladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Akan disoal akan umat-umat yang diutuskan kepada mereka nabi-nabi, malah nabi-nabi juga akan disoal. Kalau nabi pun disoal, takkan kita tak disoal. Sebab tu ulama-ulama mengatakan bahawa yang masuk syurga tanpa hisab itu ialah hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang ringan. Dihisab akan hisab yang mudah. Maka orang yang bertakwa insya-Allah masuk ke dalam syurga dengan hisab yang dipermudahkan. Hisab yang diringankan. Maknanya ada juga bertemu di padang mahsyar. Ada juga keadaan kita di padang mahsyar. Juga melalui titian sirat dan sebagainya. Tetapi dipermudahkan. Seolah-olah kita ni masuk tanpa hisab. Tuan-tuan yang saya muliakan, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
akan diberikan kepada dia jalan yang mudah. Urusan dipermudahkan. Ada saja masalah dipermudahkan urusan dia. Ini kelebihan orang bertakwa. Zaman kita sekarang ni tuan-tuan, zaman susah. Macam-macam lah susah walaupun banyak harta. Macam-macam lah bentuk susah walaupun banyak masjid. Macam-macam bentuk susah walaupun banyak senang dia. Susah kita sekarang daripada apa? Daripada anak-anak. Kerana anak-anak. Anak yang melawan, anak yang derhaka, anak yang tak hormat mak bapak, anak yang tak minat pada agama, anak yang lebih suka agama lain pada agama Islam. Susah sekarang ni. Ada juga masalah keluarga. Ni masalah kita banyak. Dulu mak pak kita ni tak banyak sangat masalah rumah tangga. Sekarang ni tuan-tuan baru sehari nikah ada masalah. Belum nikah lagi masalah. Apatah lagi dah nikah. Tiap-tiap hari tuan-tuan tengok dalam YouTube ke, TikTok ke, Facebook ke, cerita masalah rumah tangga. Bercerai, bergaduh, tarik rambut, tumbuk dekat RNR, macam-macam lah cerita. Masalah kita sekarang ni apa tuan-tuan? Duit tak cukup-cukup. Gaji ada, pencen ada, tapi tak pernah cukup. Asal dapat gaji, barang naik. Asal barang naik, gaji dapat. Lama-lama macam tak dapat gaji, barang duk kena naik, turun tak pandai. Yang turun hujan. Dah hujan tak pandai pula surut. Duk bertakut hujan. Banjir tuan-tuan. Ini masalah yang kita hadapi sekarang. Maka kata Allah, kalau nak menyelesaikan masalah-masalah ni, jadilah orang bertakwa. Wa yarzuqhu, dan diberikan dia rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Kelebihan orang bertakwa dapat rezeki. Tak tahu daripada mana dia dapat. Jalan mana yang dia dapat. Allah Ta'ala nak bagi rezeki. Pergi tangkap ikan di laut, Allah bagi dia jumpa muntah ikan paus. Sebesar meja kita ni. Muntah ikan paus. Dia jual, dia dapat 10 juta. Muntah ikan paus ni boleh jadi minyak wangi tuan-tuan. Oh, kita hari ni kalau muntah kita tak mau. Melainkan muntah jin. Boleh jadi kuat. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jadi badang lah. Boleh angkat kapal. Muntah ikan paus, orang nak aja, boleh jadi minyak wangi je. 10 juta dia dapat. Allah, tak payah tangkap ikan lah. Dor, lepak, main lato-lato. Dah ada 10 juta. Allah Ta'ala bagi rezeki dekat dia. Tiba-tiba boleh pergi umrah. Nama dia naik sebagai orang yang berkhidmat lama dalam masjid. Mai 1 jutawan kata, Pak Cik, saya sponsor Pak Cik pergi buat haji percuma. Tu nama dia rezeki. Tanpa diduga-duga, Allah Ta'ala nak bagi dekat dia rezeki. Siapa sangka? Kalau kita nak rezeki macam itu, kata Allah, jadilah orang bertakwa. Allah Ta'ala akan beri rezeki tanpa diduga. Kelebihan apa lagi yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bertakwa? Allah Ta'ala bagi kepada dia dibangkitkan di hari kiamat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dibangkitkan, diletakkan dia, ditempatkan dia di hari kiamat dengan para nabi, para siddiqin, orang yang benar, para syuhada dan para salihin. Kemuncak kepada orang yang bertakwa. Apa dia dapat? Ni adik-adik tahfiz. Siapa yang dah hafaz 5 juzuk? Nyesel aku datang malam ni. Suruh baca lah pula. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ni kemuncak orang bertakwa. Wasari'u ila maghfirah, dan cepat-cepatlah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu. Disediakan kepada kamu syurga seluas langit dan bumi. Disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemuncak kepada nikmat orang yang bertakwa, Allah Ta'ala bagi syurga. Tak tahu kalau kita tak mau syurga. Apa ada atas dunia ni Kak Leha? Saya duduk dalam dunia ni Ustaz, rumah pun dah macam syurga Ustaz. Retak.
Bocor bumbungnya. Tangki najis tersumbat. Itulah rumah. Ular masuk. Rumah banglo, ular masuk. Kemudian tak jumpa pula. Macam, malam ni nak tidur kat rumah. Balik dari masjid, anak bagi tahu, ayah, ada ular masuk, besar. Dia masuk dalam bilik ayah. Sudah. Betul ayah takut. Masa dia dah masuk, dia tengok kita orang dulu ayah. Kemudian baru dia masuk ayah. Kita pun panggil pertahanan awam, panggil bomba, tolong cari, tak jumpa. Agak-agak malam ni abang nak tidur dalam bilik tu ke ataupun nak tidur ke hotel? Tak jumpa. Satu keluarga tidur ke hotel. Malam besok panggil orang kampung, ajak budak-budak tahfiz. Cari depan nama ular. Tak jumpa. Tidur pun tak berani. Duduk kat dapur, isteri nampak pula abang atas siling, abang patutlah tak jumpa abang. Oi, dipecahnya siling pula, tak jumpa pula. Agak-agak nak jual ke nak bakar rumah? Nak jual ke nak bakar? Datang ke orang Perak kata, kita bakar je kata dia. Begitulah hinanya dunia. Itulah hinanya dunia. Rumah hebat, ular masuk tak jumpa. Jual kita. Nak sehebat-hebat rumah dalam syurga. Wah, kita dapat isteri yang segak. Ya Allah, kulitnya mulus. Macam Hel Amir cakap. Pipi pauh dilayang. Alis matanya lentik. Sekali mata memandang, hati tertawan. Sekali dia kentut. Sudah. Kita pergi Minang dia bongkokkan tunduk nak angkat air, terlepas pula prot kata dia. Agak-agak Kak Leha jadi tak menantu. Obatlah home cancel. Nak yang paling segak, paling cantik dalam syurga. Yang tua pun jadi muda. Yang jeragak pun tak ada kak, jerawat pun tak ada dalam syurga kak. Nak yang betul-betul senang, tak ada masalah dalam syurga. Abang-abang hari ni dapat kereta mewah. Keluar pada masjid, langgar dia mak rempit. Saya nak datang sini tadi, ya Allah, saya rasa dekat 50 biji dekat highway. Semua Superman. Semua tidur atas motor. Wang, kiri kanan, wang. Itu kalau nak break macam mana, tuan-tuan? Mau break angin tu. Break di depan, tapi kaki di belakang. Wang, ya Allah. Langgar dia mak rempit, kemek kereta. Kalau akak-akak nak kenderaan, abang-abang nak kenderaan yang tak kemek, tak rosak apa semua, dalam syurga, bang. Sebab tu kemuncak kenikmatan yang kita idam-idamkan ialah syurga. Dan itulah yang Allah Ta'ala janjikan. Balasan dia pada siapa? Pada orang yang bertakwa. Jadi apa relatnya dengan orang puasa? Orang puasa, tujuan puasa untuk melahirkan orang bertakwa. Ganjaran kepada orang takwa ialah syurga. Nampak kaitan, tuan-tuan? Ustaz, macam mana saya nak masuk syurga? Jadilah orang bertakwa. Macam mana saya nak jadi orang bertakwa, Ustaz? Jadilah orang yang berpuasa. InsyaAllah awak masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita syurga. Dengan jalan apa? Datang puasa dalam bulan Ramadan. Allah nak bagi syurga ni. Seronok lah. Ini muka semua kelak. Senin, Selasa, Rabu, kalau nak mentera darah pun 3 hari ni lagi lah. Kelak betul muka. Dia kata, dia dah fikir tau. Senin boleh makan lagi, Selasa, buatnya puasa Khamis, Senin. Aduh, masam dah muka dia. Allah nak bagi syurga, patut senyum lah, happy. Kita nak dapat gaji, nak dapat bonus. 100 bulan bonus. Takkan tak seronok? 70 kali bonus, 70 bulan punya bonus. Mesti suka. Nak dapat bayaran pampasan 1 juta. Bila? Lagi 3 hari. Enjoy seronok. Ini masam je. Kenapa masam pakcik?
Pakcik sebenarnya hari Khamis ni nak dapat duit. Dalam 500,000 duit pakcik hari tu lah. Accident hari tu. Sedia masam. Masam ni pakcik. Mana ada masam suka. Ni adik-adik yang nak nikah hari Khamis ni. Seronok gila-gila je seronok. Kak Leha nak nikah hari Khamis ni. Gelak bagi telinga. Kak Leha nak puasa hari Khamis. Masam pula tuan-tuan. Padahal Allah nak bagi syurga. Macam mana kita seronoknya nak kahwin, macam mana seronoknya kita nak dapat duit, macam mana seronoknya kita nak dapat apa yang dijanjikan, sepatutnya kita lebih-lebih seronok bila nak datangnya Ramadan. Sepatutnya. Ustaz, nak datang Ramadan seronok ni kita main mercun ke? Itu Cina mati main mercun lah. Main hala hantu hari raya Cina, dia hala hantu dia main mercun. Okey Ustaz, kalau kita nak sambut Ramadan ni Ustaz, kita nak buat rumah kita lampu liklak-liklak Ustaz. Terpulang. Apa benda yang menggambarkan tuan-tuan seronok dengan Ramadan? Ada yang mula membersihkan masjid. Cat masjid, potong royong, bersihkan semua. Mikrofon pun baru, tak payah pegang macam ni dah. Subhanallah, tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Nak sambut Ramadan ni, tuan-tuan. Nanti Ramadan datang ramai, aircon kena servis. Kita aircon ada, pasang tak ada, Aisymin. Kena servis aircon dah. Kena tengok dah apa keperluan. Tengok tandas, kau ada tersumbat, pintu tandas, kau selak dia patah. Untuk peringkat masjid. Al-Quran yang besar dah, beli dah, letak kat depan tu. Baru ni saya dapat Al-Quran besar tuan-tuan, berat dia 7 kilo. Itu kalau timpa tu imam tengah sujud, tak raya tu imam tuan-tuan. Dekat 10 kilo berat dia, besar gedabak. 4 sah pun nampak Quran tu, punya besar tulisan dia. Itu kalau imam salah baca, makmum sah keempat boleh tegur tu. Dia boleh tegur tu kan. Innal ladzina kafaru, dia boleh tegur tu. Jangan tegur, dengung. Jangan tegur yang tu je. Abang jangan tegur macam tu pula. Dia tak dengung. Innal ladzina, dengung. Sudah kan. Itu bukan dengung, tu bengong nama dia. Mana boleh tegur dengung panjang dalam sembahyang. Tuan-tuan yang saya muliakan, peringkat kita apa? Peringkat kita bagi masjid, kapet cantik. Masjid tuan-tuan bersih. Gotong royong dah, kemas dah tuan-tuan. Lagi, nak mengimarahkan orang yang datang ni. Nak meraihkan orang yang datang. Sebab tuan-tuan bulan Ramadan ni, yang tak pernah datang bulan Sya'ban dia datang. Bulan Ramadan ni, yang tak pernah datang tuan-tuan, bulan Ramadan dia akan muncul. Hebatnya Ramadan ni. Jangan tuan-tuan perli pula. Ada more nampak muka, tak ada more leboh dia. Ada pun ada orang perli bukan orang sini lah. Ada makan sampailah kamu, tak ada makan leboh dia. Jangan cakap macam itu. Layan dia. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Marhaban ya Ramadan. Ramadan Karim. Seronok ni. Jangan tuan-tuan perkena dia pula. Imam kita kebetulan tak ada malam ni. Boleh ke kamu jadi imam kerja? Jangan tuan-tuan. Jangan suruh dia jadi imam. Siang kat dia. Raihkan dia. Sebab tu nak raihkan orang ni macam mana? Wasilul arham, kata Nabi. Sambung silaturahim. Macam mana nak raihkan orang ini? Kata Nabi, wa at'imut ta'am, bagi makan. Keempat benda tu yang Nabi suruh kita buat. Pertama, Nabi kata apa? Ifsya'us salam, sebarkan salam. Lepas ni tuan-tuan, Ramadan malam pertama tarawih, dah ada dah 4-5 orang jatan puasa. Pakai jubah, pakai baju Melayu, tunggu kat pintu pagar. Silakan. Masuk. Silakan. Perempuan belah sana ya. Tahu makcik tiap-tiap malam datang. Sibuk betul penyambut tetamu. Ya. Tu je. Sila. Raihkan orang, layan. Bagi air mineral seorang satu. Wow. Malam pertama dapat air mineral tuan-tuan, teh cap bunga satu dapat. Tak seronok dia. Malam besok ada lagi tak? Malam besok teh tarik. Wow, tuan-tuan.
Mula-mula seorang, malam besok dia buat 4 anak dia, tuan-tuan. Sebab itu kita bila sebut tentang Ramadan, bagaimana tuan-tuan nak bagi seronok orang? Salah satu caranya ialah wa at'imut ta'am. Bagi makan. Tuan-tuan tengok kita puasa di Mekah. Macam mana orang Arab bagi makan? Dia buka van pick up dia, tu dia. Halal, sadaqah. Dia tuan-tuan. Berebut orang balik sembahyang dapat sedekah, kurma lah, nasi Arab lah, nasi mandi lah. Itu belum masuk lagi waktu nak buka puasa. Cuma tahun ni saya tak tahulah, macam-macam cerita lah. Peraturan baru di Masjidil Haram, saya pun tak tahu, saya pun tak telefon kawan saya lagi, malas pun nak telefon. Kata tak boleh buka lah, tak boleh hidang, nanti kotor. Macam tu saya tak mau cerita, saya tak tahu. Tapi kita cerita yang dulu-dulu. Datang je majlis nak buka puasa, dia tarik kita. Muhammad, yalah. Ijlis. Ui. Kita nak makan dengan kawan kita, main lambat sikit, dia tarik kita duduk situ. Kita tengok kawan kita 3 orang sana, kita pun bangun, dia tekan bawah, yalah. Aina tak zahid sini. Ni nak suruh aku makan ke nak marah aku. Dia takut kita pergi tempat lain tak makan dia punya makanan. Rugi dia kata. Rugi pahala. So kita pula kalau orang tak makan cantik, boleh bungkus kata dia. Kalau orang tak datang makan bagus, kita tapau kata dia. Ya Allah tuan-tuan. Sebab apa yang mereka suka bagi makan? Sebab menambahkan kasih sayang, menambahkan keberkatan. Orang buka puasa, orang bersahur, orang makan. Yang makan tu pula ialah orang yang berpuasa. Sebab dia tahu orang yang berpuasa doanya mustajab. Abang-abang, kalau bulan Ramadan nanti orang bagi kita jamuan berbuka puasa, doakanlah pada orang tu. Hai, malam ni biryani gam cantiknya Allah, rezeki murahlah rezeki orang yang sedekah, panjanglah umur dia ya Allah. Macam tu lah. Jangan bila dapat, takkan hari ini nasi hujan panas. Biryani tak ada. Ini pun ada ke? Dah orang bagi hujan panas. Masalah kan kau bagi ribut topang kan kau. Nasi hujan panas pun kau komplain lagi. Doa. Murahlah rezeki orang yang sedekah ni ya Allah. Panjangkanlah umur dia ya Allah. Sepatutnya gitu. Yang ni yang kita nak. Nak doa daripada orang tu. Jadi dengan kita menjamu orang ini tanda-tanda bahawa kita ni mula meraihkan Ramadan. Sebab itu di Malaysia, sebelum Ramadan sampai, dah ambil dah. Malam ni Haji Dollah ambil. 1 Ramadan, Haji Dollah ambil. 2 Ramadan, Haji Rafi'ah. Malam yang ketiga, hamba Allah. Hamba Allah, tak tahu siapa dia. Tiba-tiba aja sampai nasi Arab. Kuih pula, kuih keria antara bangsa. Masya Allah. Wah, besok kuih keria kebangsaan pula. Wih, banyak betul tuan-tuan. Antara bangsa lah, kebangsaan lah, peringkat daerah lah, semuanya ada sekarang ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tandanya kita meraihkan Ramadan. Belum masuk lagi, kita dah set. Anak yatim mana yang aku nak sponsor? Fakir miskin mana yang aku nak tolong? Mana dia di rumah tahfiz yang aku nak ajak mereka ni berbuka? Kena ada dah tuan-tuan. Kena ada dalam jiwa kita sekarang ni. Sebab Ramadan nak melahirkan takwa. Dan takwa balasan kemuncaknya ialah syurga. Ada orang yang datang kegembiraan Ramadan, dia buat peringkat diri dia. Dia beli telekung khas. Maksud saya perempuan lah. Yang abang-abang beli telekung pula. Beli hadiah kat isteri. Abang beli telekung ni untuk apa? Untuk abang pakai lah. Ini pun sewel juga tuan. Akak-akak buat keluar telekung kita yang mahal-mahal tu. Siti Rafi'ah, Siti Fatimah punya tudung telekung, pakai lah. Janganlah duk pakai telekung, tek lalat dalam dada. Datang semayang, tek lalat penuh kat dada ni. Kenapa? Opah, tek lalat kat telekung. Ailio opah. Kenapa Ailio? Bila opah semayang, opah tak telan Ailio, opah biarkan dia meleleh sini. Lama-lama jadi tek lalat. Astaghfirullahalazim. Cari tudung telekung yang cantik-cantik nak semayang di rumah ni. Ada yang cari sejadah yang sedap. Ada yang pasang aircon dalam bilik dia semayang.
Ada yang dah beli Quran untuk suami dia jadi imam nak sembahyang malam-malam pukul 4 pagi. Dah buat dah persiapan tuan-tuan. Ada yang dah buat persiapan kepada suami dia, kain pelikat baru, jubah baru. Sebab apa? Ini kita nak sambut Ramadan. Aku nak buat sembahyang dalam keadaan terbaik seperti mana yang Allah kata, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Aku nak pakai pakaian yang paling terbaik bila aku nak sujud kepada Allah. Tak mau dah tuan-tuan datang semayang di masjid pakai baju Melayu, butang tak cukup. Tak pernah ada butang. Kebetulan isteri dia pak. Dia sorok butang baju Melayu. Butang baju aku mana pak? Mana faham? Tak faham sudah. Hari Khamis malam Jumaat lepas saya forum Perdana TV1. Butang baju tu silap tuan-tuan. Satu warna lain, nak lain warna lain. Mereka pula duk fokus butang baju Melayu saya. Aduh, tuan-tuan. Saya nak kata apa? Tan Sri tengok yang ni, tengok nampak penuh tuan. Samping pula longgar. Licin tuan-tuan, saya duk pegang. Buat tolong dia pula, dia malu aku ni. Dia orang pula ajak duk bergambar pukul sebelah. Duk pegang samping ni saya. Saya telefon isteri, mama samping apalah, mama bagi kat ayah. Butang Melayu, baju pun mama bagi kat tak betul. Salahkan mama pula. Udah macam Nobita pula seorang tuan. Allah tuan-tuan oi. Datang masjid besok pakai cantik-cantik. Butang bagi cukup. Ini butang Melayu, baju tak pernah cukup. Biarkan warna lain-lain pun tak apa. Itu nama dia traffic light. Apa masalah? Yang penting kemas. Sebab ada yang datang semayang pakai jubah. Bagus. Butang tak buat. Jubah ni, butang dia sampai ke pusat. Kain pelikat tak pakai. Seluar panjang dalam tak pakai. Bila dia rukuk, tenganga butang dia tu. Nampak apa tuan-tuan? Nampak aurat ke? Dia pun nampak. Dia pun tunduk rukuk. Rasa macam pernah tengok. Sudah. La ilaha illallah. Lepas ni kita pakai yang cantik-cantik, yang segak-segak, yang wangi. Wangi masuk dalam masjid. Tak nak pakai dah minyak wangi RM2.5. RM5 roller punya minyak wangi duk sabun ngak-ngak hitam macam ni. Cari yang mahal sikit. Ada beberapa hadiah yang Nabi suka yang kita kena bagi ke orang. Hadiah yang paling Nabi suka bagi antaranya ialah minyak wangi. Dan kalau orang berikan hadiah pada tuan-tuan minyak wangi, jangan ditolak. Hadiahkan minyak wangi pada orang. Masya Allah, ada orang yang letakkan minyak wangi dekat masjid. Dia letak dekat tiang. Ada yang datang semayang, sapu kat badan semayang. Allahu Akbar. Ada yang bagi minyak wangi, dia letak dekat tempat sujud, kapek. Bila kita sujud, ya Allah, busuk gila minyak wangi. Melekat kat hidung ni, tuan ni. Abang-abang, janganlah letak yang murah. Minyak wangi kau jumpa di mana, yuk? Ini macam minyak goreng ikan je ni. Cari yang mahal sikit, letak. Ustaz, saya dah letak dalam minyak wangi itu RM200 sebotol, Ustaz. Tak sampai seminit, lebuh, Ustaz. Ada orang curi, Ustaz. Masya Allah. Minyak wangi adalah wangian yang Nabi tak pernah tolak kalau orang bagi hadiah. Lepas ni tuan-tuan, Ramadan nanti, janganlah bagi kurma. Ada orang bagi kurma saya tuan-tuan, besar ni, kotak dia besar meja ni. Bapa. Besarnya kotak. Orang Perak kalau benda besar, bapa. Dia jangan sebut mak, besarnya kotak. Kurma besar-besar ini. Dia nak makan, anak saya dua asrama, 2 orang. Dah menikah seorang. Tinggal saya, isteri saya, 2 bujang, anak bujang. Berapa orang lah nak makan buah kurma ni. Bagus. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Nak pergi hadiah kurma. Kurma lagi. Saya rasa dekat 8 kotak kurma dah. Ini mau 4 tahun tak habis ni. Apa kata lepas ni tuan-tuan? Bagi kurma untuk hadiah buka puasa. Kita tukar bagi minyak wangi. Hadiah. Pergi kedai.
Semalam saya ceramah di mana Ustaz? Malam di mana Ustaz? Yang tepi laut Sungai Batu apa? Sungai Baru. Kuala Sungai Baru. Ada orang jual minyak wangi sana. Oh, masya-Allah. Bagi hadiah. Hadiah. Nombor 2 hadiah yang Nabi suka apa dia? Bantal. Jarang kita hadiah bantal pada orang. Saya dapat hadiah bantal daripada Toki Bantal. Nama apa? Das bernama dia. Wow. Dapat hadiah bantal. Tapi sayang, saya tak tidur dalam rumah. Saya tidur dalam kereta. Malam ni baru saya balik. 6 hari dah tak balik. Malam ni baru balik. Tu pun pagi besok, saya kena pergi Al-Ustar. Pagi besok di pusat dakwah Al-Ustar. Malam besok di Kok Diam, Kedah. Hari Selasa pagi, pukul 10 di Miti. Pukul 12 dekat Binjai Park tu. Malam hari Selasa malam di Pandan, Kuala Lumpur, Keramat. Hari Rabu 8.30 pagi siaran langsung TV Al-Hijrah 8.30 pagi. Pukul 9 pagi rakaman 4 episod TV Al-Hijrah. 2 petang rakaman lagi untuk Ramadan TV Al-Hijrah. Saya berlakon jadi datuk. Baru nampak watak tua. Watak datuk pada 2 cucu. Cerita sebelum berbuka puasa. Ada 4 scene. Cerita pada cucu tentang kehebatan dulu-dulu punya kerajaan. Zaman-zaman Turki lah, Osmaniyah lah, apalah. Saya jadi atuk. Saya tengok skrip dia. Cucu-cucu, nak dengar tak atuk cerita? Ya Allah, nampak sangat aku tua. Padahal saya baru je berlakon jadi watak gangster. 2 minggu lepas saya dapat watak Samsing. Ketua Samsing. Jadi tuan-tuan tunggu tayangan dia, insya-Allah ditayangkan pada Hari Raya Korban nanti. Ya, pakai skirt hitam, pakai topi, macam mafia. Tuan. Ada 2 pula kaki pukul saya. Saya ketawa, dia orang tak ketawa. Samsing kena ketawa. Oh, jahat tuan-tuan. Watak saya, watak jahat tuan-tuan. Habis saya berlakon dalam drama tu, filem tu. Penerbit filem tu datang jumpa. Dia kata, Ustaz, ada satu lagi watak untuk Ustaz yang bukan Ustaz. Ustaz nak terima tak watak ni? Watak apa tu? Inspektor. Wow, lagi bagus. Inspektor sahab. Lepas ni tuan-tuan, nampaknya hari ini jalan tidak sesak. Saya suka keadaan macam ni. Nampak tuan-tuan ni. Jadi gerak khas lah saya pula. Ustaz dah jadi pelakon. Ada Tolia tak ada? Pelakon lah. Tolia tak ada, kita penyanyi lah. Kasih pecah. Kan? Sekarang nak ceramah kena ada Tolia. So, kita nyanyi lah. Tak perlu Tolia. Yang mana faham, tak faham betul. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita bercakap tentang kegembiraan kita menyambut Ramadan. Jadi jangan nanti bila datang bulan Ramadan, kita memandang sinis. Tengok tu. Asal nak buka puasa, 8 anak dia datang. Tak ada puasa, tak ada datang. Dia duduk tepi pintu, dia kira pula. Hamba Allah tu turun pada van. 1, 2, ramai anak dia. 3, 4. Biarkan. Kita raih dia orang. Kita bagi persembahan yang terbaik. Biar dia masuk dalam masjid, dia kata, seronok rupanya datang masjid. Selama ni aku faham masjid ni macam ni. Bila dia datang ke masjid, penuh keseronokan. Sebab tu orang dulu-dulu tuan-tuan, dia menjadikan Ramadan itu benda yang menyeronokkan. Sebab nafsu tak suka dengan ibadah. Nafsu dia tak suka dengan semayang. Nafsu dia tak suka dengan puasa. Nafsu jahat dia tak suka dengan tadarus. Nafsu jahat dia tak suka bersahur. Macam mana nak bagi seronok? Itu kebijaksanaan orang dulu-dulu. Pagi-pagi, 4.30 pagi, anak-anak muda jalan, diketuknya gong, diketuknya gendang. Om bang gong gong bum 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 do sallallahu ala Muhammad. Dulu-dulu. Pasal apa? Pasal nak bagi orang bangun. Nak bagi seronok.
Pagi besok kau orang main gong lagi. Ada, aku nak ketuk pula. Dia pula tong, tong. Amalan macam ni tuan-tuan, masih ada lagi di tempat lain. Walaupun zaman teknologi dah canggih, tetapi dia berjalan lagi di lorong-lorong-lorong, dia katuk gong, dia ketuk gong. Pasal apa? Nak bagi orang seronok. Kalaulah kita boleh hidupkan balik. Mari zaman sekarang pula, Nabi tak pernah buat macam itu. Kita nak buat amalan ni, kita kena ada dalil. Tidak ada dalil mengetuk gong sebelum bersahur. Nak kena dalil buat dah. So benda tu dia adalah benda baharu. So bila benda baharu dia ada bid'ah lah. So bila so apa? So what lah? Neraka lah. Takkan ketuk gong masuk neraka. Yang tak puasa lah masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Orang dulu-dulu dia nak bagi seronok. Jangan jalan apa? Dengan jalan satu kampung. Bayangkan tuan-tuan, anak-anak muda kita 4:30 pagi naik motor ramai-ramai, bunyi horn, pom-pom, sahur. Tu Hadi Indon tu. Ia selalu main TikTok, main Facebook, nama apa tu, hak gigi orang tu. Sahur! Nama apa tu lupa. Penyek apa? Pepek tu. Sahur! Oh, nanti dia meriah. Dalam bulan Ramadan je dia muncul. Sahur! Satu lagi yang muncul bulan Ramadan, Yusuf. Yang tak lama tu kan. Itu tanda-tanda nak datang Ramadan. Mai Yusuf kuat, Tayyub slow. Yusuf dapatkan marami. Sapawi. Yusuf. Meriah nak datang Ramadan. Dulu nak datang Ramadan bagi meriah. Orang pasang lagu. Teng neng 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 neng. Itu tanda-tanda nak berbuka. Semua duduk sila atas lantai. Jangan sampai ubah radio tu. Tu tanda-tanda nak berbuka lah. Opah datang, Tok Wan datang, cucu datang, begini bersila dah. Itu tanda-tanda nak berbuka. Orang dulu-dulu dia nak bagi meriah tuan-tuan. Ramadan ni dia orang buat apa? Dia bertukar-tukar hidangan. Ingat atuk kita, ingat kita kecil-kecil dulu, kitalah yang hantar buah makanan. Dan buah yang paling terkenal buah kita, buah Melaka. Saya duduk di Perak pun sebut buah Melaka. Hebat Melaka ni tuan-tuan. Mak kita duduk bubuh lah kelapa pula. Tan, hantar mak Kak Leha ni. Pen, hantar Mak Cik Nak. Ya, dia hantar rumah Kak Gayah. Cakap dekat dia orang, mak nak balik piring tu. Nampak? Itu tanda dia. Kalau ada apa-apa, gantilah dengan kuih lain pula. Itu maksud dia. Tapi cara cakap tu bagi tahu dekat dia orang, mak nak balik piring. Dalam maksudnya ialah, kalau boleh tukar dengan kuih lain. Hantar kuih Melaka, ya tuan-tuan, buah Melaka hantar. 7 petang datang balik. Semua bawa buah Melaka balik. Celaka betul dia tak? Masya Allah. Seronok dulu-dulu. Buat satu kuih. Tapi datang hidangan 4 kuih. Yang ni hantar pengak pisang. Yang ni hantar agar-agar. Yang ni hantar bubur. Masya Allah. Tapi sekarang dah tak seronok. Apa nak tukar-tukar kuih beli Ustaz? Oi. Kita orang pembeli kat pasar Ramadan Ustaz. Nak makan, beli sendiri Ustaz. Dah habis dah budaya untuk bertukar-tukar hidangan. Macam kita dulu-dulu. Seronoknya tuan-tuan. Saya hidup tahun 70-an. Kerja saya beli ais batu. Mana ada peti ais. Adik-adik kami ni orang tua-tua ni sekarang ni. Dulu-dulu tak ada peti ais. Nak beli ais batu tepi jalan, guna gergaji, ngeng gergaji. Potong 4 segi, bubur sekam, buah habuk kayu. Lipat dengan surat khabar, buah dekat basikal belakang. Ais banyak jalan, menitik. Nak dapat ais sirap, nak dapat sirap Bandung, nak dapat sirap Selasih. Oh, tapi itulah yang menyeronokkan Ramadan. Tapi sekarang tuan-tuan, Ramadan yang kita hadapi hari ini masing-masing dengan cara masing-masing.
Sudah tidak ada lagi macam dulu punya kenangan. Abang, tak bagi ke dekat orang sebelah, banyak kuih kita ni. Tak payah. Tak tengok dia bendera mana apa. La ilaha illallah. Abang, kita hari ni buat nasi lebih, nasi daging. Hantarlah dekat Pak Mat belakang tu. Tak payah. Kau tak ingat dulu? Masa pilihan raya, kan dia buat kempen rumah dia. Speaker betul-betul tala rumah kita. Tahulah kita tak sama parti dengan dia. Tak payah, tuan-tuan. Habis hari ni, tuan-tuan. Kasih sayang kita, perpaduan kita, hancur pasal benda ni. Kalau boleh, Ramadan yang datang ni, lupa-lupakanlah sekejap bab politik tu. Kita eratkan kasih sayang. Kita rapatkan balik ukhuwah. Kita datangkan balik kasih sayang. Buat apa nak bergaduh, tuan-tuan? Mati tak lama dah. Mati dalam keadaan bergaduh, nak buat apa? Nabi kata, la yadkhulul jannah qati'ar rahim. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang memutuskan silaturrahim. Ustaz tu benda-benda tu kami dah buat, Ustaz. Ustaz bagilah cadangan benda yang belum kami buat untuk Ramadan. Boleh. Kenal pasti. Siapa yang jarang ke masjid, siapa yang jarang ke kuliah, siapa yang langsung tak pernah ke masjid. Nak buat apa, Ustaz? Carilah. Depan tu ada seorang, Ustaz. Nama dia Mutu Sami. Memang tak pernah datang, Ustaz. Kalau otak tu. Memang dia tak datang. Dia tak Islam. Cari yang dalam kampung, dalam karya, yang tak pernah datang. Ustaz nak buat apa, Ustaz? Bila ada jamuan berbuka, tapau untuk dia orang. Beli plastik jernih, microwave tu. Satu nasi, dua lauk, satu agar-agar. Hantar rumah dia. Hantar rumah dia. Hantar rumah dia. Dia bukan jemaah kita. Dia bukan ahli kuliah kita. Tak pernah datang pun. Tetapi kita tak pernah lupa dekat dia. Kita sambung silaturahim di bulan Ramadan. Pukul 7 kita hantar. Assalamualaikum. Salam. Saya tak COD. Bila masa saya order ni? Saya bukan Grab Food, bukan. Saya bukan rider, bukan. Kami dari masjid. Oh, patut tak nak tengok. Memanglah kau tak datang. Kami nak bagi sikit ibadah berbuka puasa. Tak usah cakap apa. Bagi je. Jangan tuan-tuan bersyarah pula. Silalah rasa datang-datanglah ke masjid. Kita ni makin lama makin tua. Teh lusa kita mati ya, datang ya. Dia ambil nasi tu, dia tak atas kepala kita. Bagi je. Assalamualaikum, Cik. Salam. Dia ada sikit jamuan buka puasa. Masjid hari ni ada buat kenduri. Siapa yang dapat ni? Yang mana tak datang, memang aku bagi. Jangan cakap macam itu. Nanti dia masuk dalam rumah, dia kata kat isteri dia, langkah dulu. Tak ada santau je kita kan. Cakap je, kita orang bagi. Anak-anak karya. Kita bagilah pada anak-anak karya. Terima kasihlah. Saya tak datang ke masjid pun dapat. Tak apa. Datanglah, dah cukup balik. Tak payah nak syarah-syarah panjang pula. Syarah apa pula? Buat-buat macam jemaah pula. InsyaAllah malam ni, insyaAllah. Datanglah tarawih, insyaAllah. Tak payah. Bagi je, entah. InsyaAllah. Apa? Supaya dia masuk dalam rumah dia. Apa tu, bang? Orang masjid. Masak kurma, ya? Nangka, masak lemak. Ya Allah, bang. Betul orang masjid bagi. Yelah, kok nampak pakai jubah orang masjid lah. Ya Allah, abang. Tu saya cakap. Abang tak pernah ke masjid. Dia orang tak pernah lupakan kita, bang. Bawa-bawa lah ke masjid. Nampak? Kena 10 hari hantar. Jadi imam dia tu. Dia pun tak tahu nak duduk kat mana. Lala dia tengok tempat satu kosong je dia. Itu. Begini dia datang, tuan. Benda tak pernah datang. Datang penuh pula. Mana pula aku nak dapat. Orang cakap depan kosong masjid. Lala depan tu imam begini. Jom kita tarik hati orang. Bukannya dengan maki dia, mengata pada dia, mengutuk pada dia. Benda yang kita tak pernah buat. Nanti, Ustaz, kita dah buat bulan Ramadan tahun lepas. Tak datang, Ustaz. Raya je dia datang. Kalau gitu, kita sambung raya korban. Bila datang korban, bagi 1 kilo dekat dia. Tapi Ustaz, dia tak dapat kupon.
Lantaklah kupon pun. Saya tuan-tuan, mula-mula saya buka sekolah saya, 25 ke 26 ekor lembu korban yang kami buat. 3 hari baru habis. Ialah yang duduk sekolah saya, semua warga mas. Nak potong melambang. Umur 70, 80. Nak pegang pisau pun terketok-ketok. Parkinson. Bila nak habis? 26 ekor. 3 hari baru habis. Bila dah siap sekilo, saya naik van rusa kawan saya. Buka pintu van rusa tu, saya berjalan. Mana-mana rumah saya bagi. Jumpa dengan satu makcik. Assalamualaikum. Salam. Ni nak bagi daging korban, makcik. Oh, dari mana ni? Dari sekolah Ustaz Kazim, makcik. Sekolah Barakah. Oh, Ustaz Kazim. Salam dia ya. Padahal saya lah depan dia. Nampak sangat tuan-tuan. TV tak pernah tengok, radio tak pernah dengar kan. Satu lagi makcik tengah nyapu sampah. Saya berhenti depan pintu pagar dia. Assalamualaikum. Salam. Nak apa? Daging korban. Oh, dari mana ni? Sekolah Ustaz Kazim. Ya Allah. Oh, sudah tuan-tuan. Kenapa kak? Tak pernahnya dapat. Pertama kali dapat. Memang tak pernah dapat lah kak. Tak pernah pergi masjid. Memang tak dapat kak. Jadi tuan-tuan, jom. Orang-orang macam ni kita raikan. Kita raikan. Ni tuan-tuan, yang mana belum sedekah lagi untuk Ramadan. Bendahari mana bendahari? Mana bendahari? Ni baju kuning. Allah tuan-tuan, ni bendahari kita ni. Jumpa dia. Malam bila lagi kosong? Saya nak booking satu Tuan Haji, bagi kat dia. Oh, Tuan Haji cakap dah penuh setiap malam. More pun penuh. I see, man. Kalau begitu saya nak sponsor makan tengah hari. Orang nampak ni. Jenis tak puasa tuan-tuan. Dia kerja nak sedekah je. Sedekah waktu sahur. Tuan Haji, ini 1,800 untuk sahur. Wih, banyak ni 1,800. Boleh makan 200 orang ni. Kenapa? Kami sini sahur tak ada buat. Semayang sahur di rumah masing-masing. Ini saya bagi 1,800. Kawan saya bagi 2,000. 10,000 sahur. Banyaknya. Kalau begitu, kita umum je lah. 10 hari yang terakhir, masjid menganjurkan Qiyamul Lail. Siapa yang nak tidur di masjid, dialu-alukan. Orang Arab, 10 hari terakhir cuti. Saya pergi masjid Shah Alam dulu tuan-tuan, 10 hari terakhir punya ramai orang tidur. Mereka kiam di masjid Shah Alam dulu. Suami, isteri, anak beranak duduk di masjid. Kiam, nanti pukul 5, pakat makan, masing-masing makan. Seronoknya. Kalau kita buat macam itu tuan-tuan, lagi seronok. Bendahari umum. Besok kita akan masuk 10 hari yang terakhir. InsyaAllah pagi besok pukul 4 semayang Qiyamul Lail. Tahajud akan diadakan dan imamnya ialah Ustaz Roy, Ustaz Khairul ya. Jamuan sahur pagi besok ialah nasi biryani gam Johor. 40 hari ya insyaAllah daging kambing. Begini tengok. Jadi nak senang nak dapat kambing 40 hari ni. Ini rupanya dia makan waktu sahur je. Dia datang. Waktu semayang tak datang. Semayang 50 orang, sahur 100. Tak apa. Jangan bendahari umum pula. Yang mana tak semayang, tak ada ya. Balik. Jangan. Dibakarnya masjid tau. Balik ke rumah, isteri pula tak masak. Isteri uzur. Abang tak makan sahur di masjid ke? Dia halau leha. Saya pun tak masak abang. Saya uzur. Udah tuan-tuan. Jangan. Saya mula-mula buat dulu tuan-tuan 16 orang je. Tahun 2007. Sekarang 400 orang. Setiap malam. Bermula malam pertama Ramadan sampai malam akhir Ramadan. Setiap malam. Dan setiap malam belanjanya, setiap pagi belanjanya RM1,800. Start semayang pukul 4, habis semayang pukul 5. Habis sahur, semayang subuh. Kami sudah buat selama 13-17 tahun. Masya Allah tuan-tuan. Allahu Akbar. Adakah saya bankrupt?
setiap pagi bagi 1,800? Tak, tuan-tuan. Adakah saya apa-apa ke dana dengan sebab saya sedekah 1,800 setiap hari? Tak. Saya hanya mulakan. Setahun, 2 tahun saya buat. 3 tahun duit saya. Sekarang bukan lagi duit saya. Tak duit mana-mana, tuan-tuan. Tak tahu pun siapa yang hantar sahur. Tiba-tiba datang aja kotak-kotak nasi, tuan-tuan. Masya Allah. Makanlah makcik. Orang kampung pun datang sekali untuk kiam. Bayangkan, tuan-tuan, kegembiraan mereka bukan hanya ketika berbuka. Dia mari kepada sahur. Lepas mayang subuh, kita buat bacaan Quran. Ustaz Roy kita ada, Ustaz Tahfiz kita ada. Seorang baca, imam baca satu perkataan, 2 perkataan, makmum ikut. Makmum ikut. Wabashiril ladina amanu. Makmum ikut. Wabashiril ladina amanu. Wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Yang tak lancar pun ikut. Yang merangkak-rangkak pun ikut. Sebab apa? Sebab Ustaz Roy, dia baca ayat pendek-pendek. Dia ikut. Jangan Ustaz Azrul, Khairul ni baca pula ayat laju-laju. وَمَنْ شَرِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dia balik. Jadi Pancasitara dia balik. Habis satu ayat, ambil budak tahfiz, bagi baca makna. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa disediakan bagi mereka itu syurga yang di dalamnya ada air-air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di dalam dia. Oh, kan seronok. 1 hari 2 muka surat bersamaan sehelai. 10 hari 1 juzuk. Sebulan dapat 3 juzuk. Alhamdulillah. Yang mana tak tadarus, tak sempat, dia baca dah pagi-pagi. Yang mana tak masuk tim tadarus sebab tak lancar, tak apa, pagi-pagi dia datang. Ini dia, tuan-tuan, kita kena buat. Sebab bila kita buat tadarus punya tim, muka yang sama. Kumpulan 1, Haji Bidin, Imam Din, Imam Zul, Imam Mahdi. Lah sama semuanya. Yang tak lancar, tak nak masuk. Hari itu dah masuk, kena halau. Saya baca salah. Oi. Bari atas. Falamma ja'ahum jam 4 harakat. Bukan 2. Falamma ja'ahum 4. Bergegar kapek ni. Kena tegur, tuan-tuan. Oh, garang pula tukang tegur. Malam besok merajuk. Keluar tim. Dia baca kat tepi pintu. Seorang dia. Kita pun tanya dia, Mat, tak join ni orang ke, Mat? Semalam dah join. Asal aku salah baca. Asal baca je salah. Baik aku baca seorang, betul semua. Senang. La ilaha illallah. Bila datang seronok Ramadan, kalau kita asyik nak menyalahkan orang, nak bergaduh dengan orang, jadi nombor 1, tuan-tuan, jom kita raikan orang. Alhamdulillah, saya ceramah di Masjid Kampung Baru KL tu, saya pun tak ingat berapa kali dah, tuan-tuan. Dia orang ni, tuan-tuan, pun ingat. Asal datang Ramadan, sedekah bubur lambuk. Asal Ramadan je bubur lambuk. Oh, orang Melaka pun pergi sana ambil bubur lambuk. Saya pun tiru dia orang, tuan-tuan. Masak bubur lambuk dekat sekolah saya, bawa periuk, tak tepi jalan, bungkus bagi. Bungkus bagi. Puasa ke tak puasa ke bagi. Duduk tepi jalan, bungkus bagi. Beratur orang ambil, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak ada pula saya tanya, puasa tak? Puasa ambil. Puasa tak? Tak. Belah, 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 belah. Tak puasa, belah, belah. Jangan, tuan-tuan. Bila dia orang tengok ramai orang bersedekah, banyak orang bersedekah, lagi ramai orang nak bersedekah. Saya pun nak masuk lah. Saya pun nak bagi beras lah. Saya pun nak bagi lada lah. Saya pun nak bagi. Woi, semua dapat. Akhirnya, semua orang sayang masjid kita. Sebab masjid kita adalah masjid yang mesra Ramadan. Belum masuk lagi yang semayang tarawih. Saya cakap pada ustaz-ustaz saya, mesyuarat minggu lepas, imam 7 orang. Bilal 4 orang. 7 orang imam tarawih tempat saya.
Datuk, berapa rakaat kali ni? 20. 20. Mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Jadi kita buat terbaik. Telan Elio, ustaz-ustaz tu. Dia orang imam. Saya nak satu malam, satu juzuk. Lagi telan Elio tuan-tuan. Ngap terus. Satu malam, satu juzuk. Makcik-makcik yang umur pula duduk sekolah saya, pakcik-pakcik yang paling muda 54. Yang paling tua 88. Dengar pula 20 rakaat. Kamu tengok aku tengok kamu. Tahun lepas 8. Tahun ini Ustaz Kazim kata 20. Kak Som tengok cikgu Cameron. Dewa ni kaki 6. 2 kaki betul. 4 lagi kaki tongkat. Tiba-tiba 20 rakaat Ustaz Kazim cakap. Cikgu Cameron tu pula naik wheelchair. Cikgu Cameron datang jumpa saya. Saya nak buat betul-betul Ustaz. Saya rasa tahun ni mungkin tahun terakhir saya Ramadan. Saya nak buat persembahan yang terbaik untuk Allah. Sayu hati saya tuan-tuan. Saya kata cikgu entah-entah ini Ramadan terakhir saya. Tak sempat jumpa ke tidak? Jadi sampai bila kita nak berkira dengan Tuhan tuan-tuan? Sedangkan mati anytime boleh datang. Cuba kita buat yang terbaik Ramadan kali ini. Semayang tarawih yang terbaik. Tak apa Ustaz. Kalau tarawih Ramadan ni saya tak sempat buat. Kita boleh sambung bulan Syawal. Macam mana ulang balik? Tak, kalau saya sibuk, Ustaz pun faham lah, saya berniaga kan masa Ramadan. Jadi kadang tu saya cakap dekat isteri saya, kalau tak dapat buat bulan ni, kita buat bulan depan. Boleh ke bang? Saya rasa Tuhan faham masalah saya. Astaghfirullahaladzim. Tarawih ni bulan Ramadan yang Kak Leha. Habis Ramadan, jangan duk buat dah. Bida'ah kubra Ramadan. Yang tu apa nama? Bida'ah. Buat yang terbaik. Datang elok-elok. Ada satu makcik pondok saya tuan-tuan. Dia bawa kipas daripada rumah untuk dia seorang. Aircon dah ada. Kipas dah ada. Dia pasang pula kipas betul-betul dekat dia. Masya Allah. Dah meninggal dah pun. Nama dia Kak Wuk. Meninggal. Kenapa Kak Wuk? Aircon kita dah pasang. Kipas pun dah pasang. Kak Wuk bawa extra fan lagi pasal apa? Kak Wuk ni makan ubat banyak. Kencing manis, kencing tawar, kena kencing. Jantung semuanya ada. Panas. Panas Ustaz. Dia bawa kipas untuk dia. Tak ada lenggok pula tu kipas. Dia orang dia. Janji Kak Wuk seronok nak semayang. Datang Ramadan. Waktu itu sekolah saya nak buat swab test. Sekolah saya kena 3 kali makcik kena buat swab test COVID. Saya ni masa swab test tu banyak kali, bukan 3 kali. Sebab tiap minggu masuk TV. TV pula nak masuk TV kena buat laporan, result. Positif ke tidak. Jolok hidung. Oh, besar sebelah lubang ni. Saya kata kat TV, korang tak boleh ke? Aku dah baru 2 minggu lepas aku ambil, takkan peraturan Datuk? Baik. Pergi cakap dekat doktor pula, doktor, jolok sikit-sikit sudah lah. Lagi dalam dia jolok entah. Beraya-raya keluar ni. Lah saya jumpa dia, sebelum dia nak cucuk COVID lah, dia nak ni swab test. Masa tu kaki dia dah kena potong. Dia kena potong kaki dah tahu. Naik wheelchair datang nak swab test. Saya datang tengok dia beratur macam makcik ni, cucuk hidung ni, jolok hidung. Ustaz, ya. Semalam semut datang. Dia ketuk pintu tak? Semalam semut datang. Saya tanya dia ketuk pintu tak? Ustaz ni gila ke apa kata dia? Saya gurau dengan dia. Semut datang hurung kaki dia. Kaki dia kena potong. Semut datang hurung. Kak Wuk rasa Kak Wuk dah nak meninggal Datuk. Jadi mungkin ni puasa terakhir Kak Wuk. Kalau semua dah hurung kaki Kak Wuk pukul 3-4 pagi, maknanya Kak Wuk ni dah tak boleh lah. Betul tuan-tuan. Meninggal dah hamba Allah. Tapi saya tengok waktu berbuka, dialah orang yang paling awal masuk dalam surau. Dia makan-makan sikit, dia tunggu semayang. Bila datang tarawih tuan-tuan, dia yang paling last balik. Walaupun kaki dia kudung, dia tetap buat 20 rakaat. Dia nak buat yang terbaik. Mati tuan-tuan, meninggal. Last.
Dia kata, ini Ramadan terakhir kot Ustaz. Jadi Kak Awak nak buat yang terbaik untuk Tuhan. Memang tuan-tuan, Allah jemput dia. Jadi tuan-tuan janganlah sampai tunggu semut datang baru nak buat terbaik. Kaki saya tak kena potong Ustaz. Jadi saya tak adalah semut datang. Nak tahu kencing mana, tak kencing mana. Tengok kencing. Bukannya susah. Cuba kencing. Lepas kencing, semut hurung dah air kencing tu. Kalau semut hurung, ada kencing mana. Macam saya Ustaz, dia bukan setakat hurung Ustaz. Bila saya tidur, semut tu ikut atas katil Ustaz. Oh lagi teruk. Itu sudah berbahaya bang. Yang kawan dia cakap pula, saya pula Ustaz, bila kencing tak keluar air, keluar semut. Oh yang tu lagi teruk. Semut jatuh Ustaz. Oh, yang ni abang ni bahaya ni. Semut lah dalam badan lah. Jadi kalau dah Allah Ta'ala bagi kita penyakit yang begitu banyak, takkan datang ibadat yang nak bagi kita syurga, kita masih main-main. Biarlah orang kata 8 lah, apa, tak payah. Aku nak buat 20. Aku nak buat lebih lagi pun tak apa. Aku nak buat 18 pun tak apa. Aku nak buat 14 pun tak apa. Dia tak ada had. Silakan. Cuma kita buat yang terbaik. Kalau nak buat 8 yang terbaik. Ini 8 rakaat 5 minit setengah. Macam mana? Tumakninah tak ada, ayat lazim tak ada, tasbih tak ada, Fatihah senapan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, ahad. Ini sembahyang apa? Nasib baik kita tahu yang dia baca surah Qul Huwallah, masih ada ahad. Kalau lah habis dia Sabtu, surah apa La ilaha illallah. Yang kamu nak persembahkan kepada Allah macam itu. Allah leceh entah. Senang je nak bagi budak-budak datang ni. Betul-betul tengok malam ni, anak-anak kita punya ramai ni, anak-anak muda. Ini semua kawan-kawan saya ni, friend saya, TikTok. X1R semua ni. Ini semua ke RZ saya. Meter menuju masjid. Wah, tuan-tuan. Keluar lampu lagi. Ini kawan-kawan TikTok saya. Kalau tuan-tuan tak raikan anak-anak muda ni, leceh. Cari kepala dia. Cari yang hero dia. Hussein, malam besok, kamu sebelah pakcik. Kenapa pakcik? Masa pakcik selawat, kamu sebelah pakcik. Bilal bagi kat dia. Nampak tak? Dia betul pakcik. Pakcik tengok kamu menyanyi semalam dekat tempat karaoke tu sedap. Sedap gila kamu tarik lagu tu. Kalau boleh kamu datang masjid, kamu tarik pula selawat. Tak ke bangga dia tuan-tuan. Dia cerita kat geng-geng dia. Oi, malam esok aku jadi Bilal Tarawih. Dia betul mak. Oi, bajet. Pisang. Oh, semua tu. Pisang terbit, nangka terbit, semua terbit nak. Sampai bila kita nak letak budak-budak remaja ni belakang? Sampai bila? Sampai bila kita nak letak mereka ni duduk lepak atas motor balik ramai-ramai? Tak, mereka lah bakal ganti kita. Letak kat mereka, bawa dia seorang jadi Bilal, 50 kawan dia dapat 4 saf. Dengan bangganya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kawan dia paling kuat juga. Sallallahu wasallam alaihi. Geng dia semua. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zurina wa Maulana Muhammad Sallallahu wasallam alaihi. Budak-budak sebelah rendah sambut. Bila nak habis? Hambat lagi. Dulu kemeriahan Ramadan dengan adanya budak-budak. Saya ingat lagi zaman saya dulu tuan-tuan datangnya Ramadan main polis sentri. Lumur minyak. Buat bulatan pula. Siapa dapat tangkap, duduk dalam bulatan. Kawan pula, geng pula nak lepaskan kawan yang ditangkap dalam bulatan. Maka kena tangkap. Macam mana supaya tak ditangkap? Lumur dengan minyak. Dulu-dulu punya main polis sentri.
Muan tu jaga polis mati dalam penjara. Tu zaman tu dulu. Sampai luka kaki ni, kena kaca, kena buluh. Saat lagi main meriam buluh. Saat lagi habis mayang tarawih, pergi tepi jalan, cari kerang rebus, sengkuang calik, makan bulan puasa. Oh, seronoknya tuan-tuan. Hari ni datang Ramadan, tak seronok macam sekarang dulu dah. Semua melekat dengan handphone. Habis-habis kuat seronok sekarang pun main lato-lato je. Yang tu macam tu. La ilaha illallah. Jom tuan-tuan, kita wujudkan balik suasana kegembiraan menyambut Ramadan ini. Sehinggalah kita kata, ya Allah, dah sampai penghujung Ramadan. Dah sampai akhir Ramadan, ya Allah, tak puasnya aku dengan Ramadan. Tuan-tuan yang saya muliakan, Ramadan, bulan nak dihapuskan dosa. Nama dia Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Jadi tuan-tuan, waktu berbuka, minta ampun banyak-banyak. Waktu bersahur, minta ampun banyak-banyak. Kalau selama ni kita tak pernah buat qiyam sebelum sahur, pukul 5 kita semayang di rumah, ajak isteri, ajak anak-anak, kita jadi imam. Allahu Akbar. 5:30 pergi ke dapur, masak makanan, sahur. Simple. Kita jadi imam sebagai suami. Kegembiraan isteri, bila suami dia tahun ini jadi imam sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Seronoknya. Seronoknya tuan-tuan, isteri, imam dia, suami dia sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seronoknya. Anak-anak di belakang. Anak pula cuti universiti lah. Anak lah cuti balik kampung lah, jadi makmum. Seronoknya. Habis meter. Baca doa, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa keluarga kami, ya Allah. Amin, amin. Isteri ni, waktu berdoa tu, tutup mulut. Amin. Amin. Habis-habis mayang salam. Malam besok, engkau pula jadi imam, kata suami. Astaghfirullahaladzim. Takkan tiap-tiap malam, abang. Gila betul lelaki aku ni. Bayangkan tuan-tuan, tahun ini, kita buat qiyam. Di masjid pun boleh, di rumah pun boleh. Yang kedua tuan-tuan, bulan Ramadan dipanggil sebagai bulan rahmah, bulan yang penuh kasih sayang. Jadi lagi 2-3 hari nak masuk Ramadan, jom kita sambung silaturahim. Jangan gaduh-gaduh. Kita masuk dalam keadaan bersilaturahim. Kita duduk di masjid ni dah pukul 7 sampai sekarang pukul 9. Belum lagi bersalam. Salam. Habis mayang kan salam. Tadi tuan-tuan habis mayang tu imam. Sallallahu ala Muhammad. Salam. Jangan masuk Ramadan dalam bergaduh. Ini menjeling orang sebelah. Tengok. Datang juga biawak. Biawak dia panggil orang sebelah. Apa Ramadan? Apa? Yang ketiga, bulan Ramadan dipanggil Syahrul Quran. Bulan Quran. Bulan diturunkan Quran. Sekarang di rumah kita dah ada wifi. Televisyen kita ada boleh pasang YouTube. 24 jam pasang Quran dalam televisyen. Tak payah dah main TikTok. Bala semua ni kurangkan. Nak tengok TikTok saya sudah. Ini nak tengok. Gambar seksi, ya Allah. Bulan puasa ni, ya Allah. Isteri kat sebelah. Apalah, ya Allah. Isteri ke dapur, dia cari balik. Mana tu dia? Jahat betul. Tak. Bukan orang sini, di Afrika. Ni. Bulan untuk kita ni, tuan-tuan. Bulan Quran. Biar kita baca Quran. Peringkat. Ustaz, penatlah Ustaz baca Quran. Saya puasa. Tak payah keluar suara. Abang-abang baca Facebook. Ada tak keluar suara? Tengok.
Baca Quran macam tu. Kalau macam tu Ustaz, satu hari satu juzuk Ustaz, tahu tak apa. Bukan maknanya kena baca. Bukan. Alif lam mim dalikal kina setengah jam pingsan tidur tu. Kalau dah penat baca macam tadi, tuan-tuan tengok je. Saya kalau penat tuan-tuan, ceramah pun saya ceramah, kuliah pun saya kuliah, baca Quran pun saya nak baca juga. Kadang-kadang air liur pun tak ada, kering, kosong. Jadi macam mana saya nak baca Quran, saya tengok. Kadang-kadang saya duduk dalam kereta, saya buka Quran, saya baca. Tapi tak bunyi baca. Boleh, dapat pahala juga. Ini tidak pernah lah Ustaz baca Quran, dia letak Quran, dia baca pula Facebook. Yang ni tak pernah. Raya macam itu. Yang keempat, bulan Ramadan ini dipanggil Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarakah. Yang penuh dengan keberkatan. Yang penuh dengan keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, banyakkan berdoa, banyakkan berdoa, banyakkan berdoa. Orang yang berpuasa, doanya mustajab. Banyakkan berdoa. Yang kelima, Ramadan ini liyazdadu, kata Nabi, kata ulama, syahru liyazdadu fihi rizqil mu'min. Bulan yang ditambah rezeki orang-orang beriman. Allah tambah rezeki. Yang mana boleh berniaga, berniagalah. Yang mana boleh buat lemang, buatlah. Yang mana boleh buat kuih semprit, juallah. Yang mana boleh buat kopiah, juallah. Bulan Ramadan adalah bulan dimurahkan rezeki. Duduk di masjid ni tuan-tuan, insya-Allah tak lapar bulan Ramadan. Bulan puasa orang hantar more, orang hantar iftar, macam-macam tuan-tuan. Kurma di rumah tuan-tuan ni penuh dapat. YB sana bagi, YB sini bagi. Kurma saja. Allah Ta'ala jamin bulan Ramadan, bulan ditambahkan rezeki. Dan yang terakhir tuan-tuan, bulan Ramadan ini ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga. Jadi kalau kita tak ambil kesempatannya itu, adalah sangat merugikan kita. Allah buka pintu syurga, mari seluak-luaknya masuklah. Maka buatlah segala-galanya. Sebab pahala wajib dapat 70 kali ganda. Pahala sunat dapat amalan, ajaran, amalan wajib kita dapat pahalanya. Jadi tuan-tuan, Ramadan Karim daripada saya. Mudah-mudahan Ramadan ini yang terbaik buat kita semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.